Kampung Kubu Gajah Dalam, Sungai Buloh. Lokasinya terpencil, namun ada resepi rahsia yang kabarnya dibawa megah dari tanah Hang Tuah. Masakan asam pedas sudah masyhur lamanya. Namun hidangan ini membawa rasa yang berbeza dari seorang peniaga biasa yang mencipta resepi luar biasa. Meneroka perjalanan seorang wanita menghasilkan hidangan baru sebagai penambah cita rasa untuk dicuba pelanggan setia. Mi asam pedas udang diberi nama. Impian memiliki sebuah restoran sudah lama terpahat dalam hidupnya. Tidak pernah mengalah, malah jauh sekali berputus harap, semata-mata ingin membangunkan perniagaan asam pedas Mama Ina. Asam pedas, menu yang tak lekang dik panas, tak lapuk dik hujan. Hidangan yang sentiasa membuka selera ini menjadi menu utama di sini. Rasanya tetap asli, malah ramuan yang diadun adalah dari air tangan ibu tercinta yang merupakan resepi warisan keluarga. Pada Mama kecil, kan, Mama hidup susah tu, Mama selalu sebenarnya bila jalan nampak ada orang kedai besar-besar, selalu berbisik hati Mama kan, satu hari nak ada impian ada kedai. Kan, nak rasa dihormati, nak rasa disegani. Mama tanamkan tu dalam hati Mama. Mama rasa kecewa bila Mama pergi kedai-kedai customer atau kedai-kedai orang yang Mama tak kenal, kedai-kedai yang ada. Macam contoh kedai asam pedas, Mama tak jumpa asam pedas macam mana yang Mama pernah makan sedap yang kami buat sendiri kan. Jadi Mama cakap, Mama niatkanlah hati Mama, Mama nak buka kedai asam pedas sambil Mama boleh buat catering juga kat kedai tu. Mama nak orang rasa macam mana sedap ni sebenarnya asam pedas Melaka tu. Apa dia sebenarnya asam pedas Melaka tu? Sebab Mama nak orang rasa kepuasan dia bila makan betul-betul makanan yang kita masak tulus. Zarina Mat Khamis mampu tersenyum manis saat impiannya menjadi kenyataan. Dari sebuah gerai kecil, kini beralih ke restoran yang sedikit selesa demi meneruskan pencarian rezeki untuk sekeluarga. Namun segala yang dikecapi hari ini tidak semudah yang disangka. Jerit perih hidup sejak usia 6 tahun menjadikan siapa dia pada hari ini. Mengimbau suasana kepayahan dan keperitan hidup, Zarina, 46 tahun, tidak pernah lupa tempat asal dirinya dibesarkan. Di rumah setinggan inilah dia mengenal kuali dan belanga. Bermain dengan percikan minyak dan bahang api di dapur. Diajar cara mengenal ikan segar, malah dilatih menyiangnya untuk dimasak buat keluarga. Segala kesusahan sudah pun dirasa. Mama memang dibesarkan dalam keluarga yang susah. Kan untuk mencari duit, Mama terpaksa ikut arwah Abah meniaga pau. Kami masuk di kawasan-kawasan Jalan Setinggan, kawasan Setinggan ni kami duduk, ketuk pintu orang semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Dan itulah caranya cara kami mencari rezeki dengan cara ikut arwah Abah berjual pau. Di usia 6 tahun, Mama dah belajar apa itu erti kehidupan, apa itu erti kesusahan.
Mama dah mula faham duit yang perlu kami cari untuk jual pau tu untuk mengisi perut kami, perut adik-adik kami yang kosong supaya kami tidak kelaparan. Jadi terpaksa mengharungi ketuk pintu rumah orang, maksudnya jual muka, seperti ibarat kata Abah, kita berniaga umpama pengemis yang terhormat. Maksudnya kita tak minta sesuatu tanpa balasan. Kita beri dan kita jual, cara kita beri baru kita dapat duit tu. Hujan membawa 1000 rahmat. Namun, ada ketika ia juga satu ujian. Niaga tepi jalan ni juga kalau hari hujan lebat, kadang-kadang kuih tak habis. Sebab sebenarnya ada satu kenangan yang Mama tak boleh lupa. Mama pernah tahu berniaga bulan puasa, Mama tak tidur, Mama buat kuih. Mama buat kuih memang banyak gila. Dalam 5-60 jenis, lepas tu Mama goreng mi, ketiau, bihun dalam tray-tray kan. Bila Mama berniaga tu, kami pasang kemah je. Bulan puasa ni berniaga dia, kita berniaga petang, pukul 3 sampai 4, 5, 6. Jadi dah pukul 5 dah masa tu. Kiranya Mama memang berniaga dah dapat modal. Dah cakap dengan anak-anak dapat modal, tapi Allah tak izinkan hujan. Tahu tak apa berlaku waktu hujan tu? Makanan-makanan kami, air jatuh daripada kanvas yang kami tu, kena semua makanan-makanan kami yang sepatutnya itulah tinggal untung. Masa tu Mama memang rasa macam sedih, kecewa sangat tengok makanan Mama hujan. Takkan kita nak jual makanan yang dah kena air meladung kan? Betul lah rosak kan, mi, kuih semua. Masa tu Mama tanam kena semangat Mama. Mama tak nak berniaga tepi jalan dah. Bila dah lama berniaga dengan mak dengan abah ni, bila dah dekat setahun berniaga tepi jalan, orang dah kenal. Orang mula suka kuih-kuih goreng kami. Pagi dah bangun, arwah abah pun kerja kan. Lepas dia kerja, dia balik kerja, dia terus dapatkan bekalan macam pisang. Kalau tak cukup kan, popok leko. Mak pun pagi dah bangun buat kuih. Mama pun dah tolong mak uli tepung. Kita tak pakai mesin, kita pakai tangan. Uli tepung, buat karipap, buat cukodok. Maksudnya kita berniaga hari tu, kita nak kuih, memang mak dengan abah ajar jaga kualiti. Maksudnya setiap kali kami goreng kuih tu, kuih kami tu mesti sedap. Bila customer puji, kami akan buat lagi sedap. Dulu dalam kampung Bawah Sempak ni, Kubur Gajah ni, memang orang kenal kedai kami. Nama kedai kami tu Warung Pak Long. Sebab arwah bapa mama ni orang panggil Pak Long Khamis. Jadi pisang mak boleh jual satu hari 60 kilo. Bila kami dah berniaga, dari berniaga kuih tu, itulah datangnya punca rezeki yang merubah kehidupan keluarga kami. Kami dah mula rasa ada duit, nak boleh makan sedap, nak makan apa dapat, nak beli lauk ayam ke, ikan ke. Kami dah tak rasa kesusahan macam mula-mula jual pau dulu, jual kuih tepi jalan, buah kan. Memang mungkin rezeki tu, rezeki berniaga tepi jalan tu lah puncanya kami mula senang. Laluan landasan kereta api ini menjadi saksi dia memahat azam dan janji untuk tidak lagi berniaga di tepi jalan. Cukuplah sekadar memiliki ruang warung kecil demi meneruskan fasa hidupnya. Bukan memandang hina peniaga di kaki lima, namun pengalaman lalu memberi kekuatan untuk dia bangkit mengubah haluan rezekinya. Itu yang Mama niat, memang nak buka kedai. Lagi satu, Mama nak mak dengan arwah abah ni bangga dengan Mama. Sebab arwah abah ni, kekuatan dia dengan Mama, dia tak pernah pandang rendah apa yang Mama buat. Dia sentiasa cakap engkau yang terbaik. Jadi Mama nak buktikan walaupun dia tak ada, tapi mak masih ada. Mak boleh tengok Mama berjaya ke tahap ni. Sebab resepi yang Mama bawa ni semua adalah resepi daripada mak dan abah. Macam mana Mama pernah berniaga tepi jalan dulu, Mama akan banner dekat depan kedai ni juga untuk kenangan arwah abah.
masakan hasil air tangan Zarina sudah mula dicanang segenap kampung dan sekitarnya. Menu hidangan ditambah dan dipelbagaikan agar pelanggan mempunyai banyak pilihan. الصلاة خير من النوم. Harinya bermula seawal pagi, membeli bahan memasak sebelum kedai beroperasi. Bersama anak, Zarina menjadi yang pertama tiba di kedai, bersiap sedia menyingsing lengan untuk mula berkarya dengan hasil air tangannya. Bukan mudah untuk mendapat kepercayaan, apatah lagi dalam perniagaan yang banyak saingan. Pernah menangis, pernah juga merasa kecewa dengan sikap sebilangan manusia yang tidak gemar melihat ada insan lain yang berjaya kerana usaha mereka. Dalam niaga, tipulah tak kalau tak menangis. Kita hadapi tekanan yang macam-macam sebenarnya. Macam mana kita nak siapkan tempahan orang dengan masa yang tepat, kita tak cukup kaki tangan. Lepas tu, dengan keletihan kita, lepas tu kita nak jaga berkualiti baik. Kadang-kadang mama menangis. Tapi, bila mama menangis, naknya bila makanan yang mama masak tu dah sempurna. Tiba-tiba, sampai kat customer dia jadi tak sempurna. Atas sebab-sebab tertentu kan. Mama sedih, tapi dalam hati mama, putus asa tu memang tak pernah ada. Mama bagi mama tak apa. Mama berserah rezeki mama pada Allah, tapi mama tak akan sekali-kali berputus asa. Mama yakin mama dah buat yang terbaik. Customer mesti nak kan. Jadi mama tak pernah rasa patah hati langsung untuk berniaga. Lagi satu memang minat. Untuk satu kedai ni, mama hanya merasa 2 jam je. Daripada pukul 7, pukul 10 tu dah siap semua. Semua mama masak awal. Mama tak adalah masak macam tengah malam ke apa kan. Maksudnya masuk lagi 1-2 jam nak buka kedai tu dah siap. Masa tu juga kita buat fresh. Dalam niaga ni bukan senang orang nak suka makanan kita dan bukan senang kita nak customer makan makanan kita sekali makan pasti merindu. Mama nak orang tahu apa yang mama cakap tu, bila orang makan benda tu jadi. Dalam kehidupan mama selama mama berniaga, macam-macam pengalaman yang mama tempuh. Ada yang sedih, ada yang gembira kan. Tapi kalau yang sedih tu, bila kita masak, kita tak tidur. Kan? Kita perjuangkan habis tenaga kita untuk beri yang terbaik untuk customer kita. Tapi bila tiba-tiba kita dah yang benda yang kita dah buat yang terbaik tu, kita dianiaya kan. Kita dianiaya, orang cuba nak rosakkan perniagaan kita, orang cuba nak rosakkan makanan yang kita dah buat yang terbaik. Memang kita rasa macam sedih sangat. Bila mama dah letih masak, mama dah push tenaga mama untuk semuanya dah bagi habis. Bila kita masak jadi tak sedap atau rosak makanan tu kat customer, dia sebenarnya tu gagal. Variasi menu dicipta Zarina demi kepuasan pelanggan yang datang bertandang. Puyuh masak serani, sajian ringkas namun penyediaannya memakan masa yang lama.
Tidak perlu bahan yang banyak. Cukup dengan perahan pati santan, ditambah sedikit minyak masak. Beberapa batang serai dan hirisan halia diketuk untuk menyatukan aromanya dengan santan kelapa. Dibiarkan mendidih di dalam periuk untuk seketika. Ditambah pula burung puyuh untuk disebatikan di dalam kuah. Lalu dikacau sekali sekala sehingga hampir 1 jam lamanya. Sesudah pecah minyak, puyuh masak serani sedia dihidang untuk dicuba. Mi asam pedas udang, ilham dicipta secara tiba-tiba. Namun tidak disangka, ia menambat cita rasa pelanggan setia. Mi asam pedas ni kita tahu semua orang makan mi asam pedas. Macam tu juga dengan mama. Kami adalah orang Melaka dan asam pedas adalah menu tradisional orang Melaka. Jadinya bila kami ada majlis, mama pun akan pergi ke rumah saudara mama. Menu utama hidangan saudara mara mama juga adalah asam pedas. Resepi asam pedas Melaka ni mama dapat dari ibu mama. Bila dia dapat resepi tu, dia ajar dekat mama, dia kata resepi yang paling keluarga kita suka asam pedas. Tapi bila mama masak asam pedas, atau siapa pun masak asam pedas, mak masak pedas, kami makan tak pernah jemu. Asam pedas ni sentiasa menjadi pilihan keluarga kami. Sebab kami rasa asam pedas ni, dia tak boleh tanding menu-menu lain. Dia punya sedap tu. Asam pedas Melaka ni, dia lain daripada lain yang macam mana mama makan di kedai-kedai sekarang yang jual. Begitu juga dengan di Melaka, mama dah tak rasa dah asam pedas Melaka yang menggunakan rempah ratus. Kebanyakannya hanya cair, rasa manis dan kosong. Dia tak ada rasa rempah ratus tu. Sebenarnya kalau betul-betul asam pedas Melaka, memang rempah ratus tu adalah dia punya bahan-bahan utama. Kita pergi di setiap negeri, semua ada asam pedas. Dan rasanya sangat berbeza-beza juga. Begitu juga dengan di Melaka. Di Melaka juga mempunyai banyak daerah. Begitu juga dengan asam pedas diorang pun banyak berbeza. Macam tu juga dengan asam pedas Mama Ina. Asam pedas Mama Ina ni, Mama gabungkan ke semua bahan-bahan yang Mama ada. Macam kalau Mama ada daun limau purut, Mama ada serai, Mama ada lengkuas, halia, Mama ada bunga kantan. Mama satukan semua bahan-bahan tu untuk mendapatkan aroma yang lagi wangi dan asam pedas yang mercik.
Satu hari tu, customer datang di kedai bertanya kan, ada jual benda lain tak selain asam pedas? Mama kata, ada je bila orang tanya, ada tak mi? Mama kata ada mi tapi Mama buat juga berasaskan asam pedas. Jadinya benda tu spontan sebenarnya. Bahan-bahan mi asam pedas seafood Mama, Mama letak bahan-bahan seperti daun limau purut, Mama letak daun kesum, Mama letak bunga kantan, Mama letak serai. 4 benda ni adalah untuk menerbitkan bau. Mama juga menggunakan rempah ratus dan juga halia lengkuas untuk asam pedas mi seafood Mama. Bahan-bahan seperti rempah ratus pula, Mama gunakan ketumbar, jintan manis, jintan putih. Itu adalah kekuatan daripada menu resepi yang Mama cipta. Kita boleh gunakan subuk kunyit atau kunyit hidup juga untuk mensedapkan lagi asam pedas mi seafood Mama Ina ni. Bahan-bahan yang telah kita iriskan tadi, Mama akan ambil untuk dikisar. Mama juga masukkan rempah ratus untuk dikisar sekali dalam bahan-bahan penyediaan yang pertama tadi. Dan selepas dikisar, Mama akan tumiskan sehingga dia naik bau dan pecah minyak. Setelah naik bau aroma bahan-bahan yang Mama kisar tadi, Mama akan masukkan cili kering yang Mama telah kisar juga untuk digaul bersama dengan bahan-bahan penyediaan awal tadi. Bagi dia betul-betul sebati, baru Mama akan tuangkan air asam jawa, masukkan bahan-bahan yang Mama nak gunakan seperti udang, sotong, supaya dia mengeluarkan air-air dia untuk menjadikan kuah asam pedas Mama Ina tu lagi sedap. Dan dari situ nanti bila dia bersatu dengan bahan-bahan yang Mama letak seperti daun limau purut, bunga kantan, daun kesum, serai, bahan-bahan tu akan bersatu dengan cili, dengan rempah ratus tu dan air sotong udang tu, membuat mi asam pedas Mama tu kuah dia sangat sedap. Mama menggunakan garam, Mama juga menggunakan gula untuk menyedapkan lagi kuah asam pedas Mama. Mama nak orang makan mi asam pedas seafood Mama tu rasa dia nak kata tom yum bukan tom yum, nak kata sup bukan sup, nak kata asam pedas biasa pun bukan, tapi dia ada tekstur yang tersendiri. Tapi Mama kekalkan juga dia asam pedas sebab daun kesum, daun limau purut, serai dan bahan-bahan rempah ratus tetap masih ada dalam kuah tu. Bila kita dah masak macam tu, Mama akan hidangkan dia di dalam klepot dan didihkan sehingga panas. Barulah Mama ambil untuk dihidangkan kepada customer-customer Mama. Kita tahu asam pedas ni biasanya orang makan dengan nasi. Dan Mama fikir, kenapa Mama tak mencuba untuk cipta mi asam pedas udang ni kan? Mi asam pedas daging, mi asam pedas seafood campur kan? Di situ yang tercetus idea Mama, macam mana Mama nak keluarkan resepi mi asam pedas seafood ni. Sebabnya Mama nak penggemar-penggemar asam pedas mendapat cita rasa yang baru, iaitu mi. Mama nak kenalkan diorang bahawa mi juga boleh dimakan dengan kuah asam pedas. Dan Mama telah cipta satu kuah mi asam pedas yang berlainan rasa macam mana makan dengan nasi. Dia tak sama, tekstur dia tak sama, tapi dia tetap kekal bau asam pedas sebab bahan-bahan asam pedas tetap masih ada aroma dia di dalam mi ciptaan Mama.
ada menu istimewa yang simple, iaitu masak siakap pindang. Bahan-bahan yang kita perlukan, ikan siakap seekor yang kita potong-potong dalam 2-3-4 ketul. Kita juga perlukan bahan seperti bawang putih, bawang merah, halia. Bahan-bahan yang ini kita ricik halus, kemudian kita akan blender. Untuk orang-orang yang sibuk atau nak masak menu yang simple, inilah menu yang paling layaklah dipilih, paling eloklah dipilih sebab dia sangat simple dan sedap. Bahan-bahan tu kita kisar sebab kalau resepi Mama masak pindang, Mama suka kisar bahan-bahan seperti bawang putih, bawang merah, halia, serai tu Mama kisar dahulu. Setelah kisar, Mama terus masukkan dia dengan air asam jawa yang kita dah bancur ikut sukatan banyak ikan yang kita gunakan. Letakkan air asam jawa. Asam jawa ni dia memasamkan kuah kita. Tetapi kalau menu Mama tambah asam keping, tapi penggunaan dia tak banyak. Kalau seekor ikan, Mama guna dalam sekeping atau 2 keping je. Sebab dia punya masam tak sama. Masak pindang ni kita tahu dia memang masam. Kita ada guna juga daun kesum di dalam kita punya bahan. Kita gunakan tomato dalam bahan-bahan masak pindang kita. Jadinya masukkan bahan-bahan seperti daun kesum waktu kuah dah mendidih, masa kita masuk ikan tu. Tapi bila kita masukkan ikan, pastikan api kita kena kecil sikit sebab kita tak nak ikan kita hancur. Masa tu kita masukkan sayur-sayur yang kita nak. Kita boleh campur juga terung atau bendir. Lepas tu kita juga boleh penggunaan cili. Macam Mama sekarang, Mama gunakan cili hijau dan merah untuk mencantikkan dan menaikkan selera anak-anak atau keluarga kita untuk menjamu hidangan tersebut. Tetapi kalau kita nak pedas pun boleh. Cili-cili tu boleh diricik atau ditumbuk untuk menteksturkan kuah tu jadi pedas masam. Dia sangat lazat dan sesuai untuk orang yang nak masak dalam masa singkat. Sampai masak pindang ni boleh siap dalam masa 5 ke 7 minit saja. Di kedai asam pedas Mama Ina Mercik juga, kami menyediakan berbagai asam pedas claypot. Di antara menu-menu kami ada asam pedas tetel, daging tetel, kami ada asam pedas siakap, kami ada asam pedas telur mayong, kami juga ada mi udang asam pedas atau mi sotong asam pedas ikan pari, asam pedas ikan merah, asam pedas jenahak, ayam, kami ada asam pedas ikan duri, kepala ikan duri, kepala ikan merah, kami ada asam pedas tilapia merah. Kalau nak asam pedas keli pun kita buat. Kita juga masak asam pedas ikan kembung, ikan cencaru, asam pedas campuran daging dan ayam, sotong ke, macam-macam menu kita ada. Kalau ada permintaan haruan ikan asam pedas pun kita buat. Setiap masakan kami adalah kuah baru dan setiap masakan kami adalah fresh. Kami tidak menggunakan bahan-bahan yang kami masak terlalu banyak. Kami menggunakan masakan memang secara panas untuk dihidangkan kepada customer yang memilih aneka asam pedas. Melakar sebuah kejayaan bukannya mudah. Perlu ada pengorbanan dan perlu juga semangat juang yang tinggi. Melihat kesungguhan Zarina, biarpun impian untuk menjadikan masakan asam pedasnya diterima ramai sudah terlaksana,
Namun kenangan sewaktu kecil menjual kuih tidak pernah dilupa. Kebolehan membuat aneka kuih muih tidak terhenti. Setiap minggu, tempahan diterima. Dalam kesibukan tugas harian di kedai asam pedasnya, Zarina masih mampu menghasilkan sendiri kuih tempahan agar pelanggan berpuas hati. Mula-mula mama pun sebenarnya tak pernah terfikirkan ada catering. Jadi bila kelebihan mama pandai masak semua jenis. Bila mama sifat mama, bila ada rezeki lebih, mama suka buat makan-makan. Mama akan jemput kawan-kawan, saudara-saudara datang rumah mama, jamu selera kan. Dari situ diorang rasa, masak sedap. Jadi diorang ni bila diorang sedap, diorang cakap apa kata masakkan untuk majlis diorang. Di situ mama mula beranikan diri mama ambil job kan, ambil pekerjaan daripada tempahan diorang. Mula-mula tempahan mama ambil dalam 20 orang makan. Buat. Lepas tu daripada 20 tu naik ke 50, 100, 200, 300 kan. So mama kata, latih mama, okey, mama dah boleh buat catering. Sebab makanan-makanan mama ramai orang suka. Customer-customer mama suka update nama mama, mention dekat grup-grup. Sebab bukan mama pandai masak je, mama juga pandai buat kuih. Dan semuanya mama buat sendiri tanpa bantuan orang lain. Mama boleh buat kuih seorang sebanyak 1000 biji. Dalam masa beberapa jam kan. Sampai tu mama boleh masak. Kawan-kawan pelik. Diorang macam kau ni macam ayah dumen lah. Kau boleh buat semua kan. Boleh masak, boleh buat kuih. Sebab mama rasa mama jadi macam tu, kekuatan dan ketambahan tu datang kat mama. Sebab mama pernah hidup susah. Mama nak ubah hidup mama. Mama tak nak dah hidup susah tu. Mama cakap dalam hati mama juga tak nak anak mama rasa kesusahan apa yang mama pernah rasa. Jadi mama tanam satu semangat kat diri mama. Mama kena kerja keras. Biar mama tak cukup tidur tak apa. Tapi mama pasti akan berjaya. Mama pasti adakan catering ni. Orang akan kenal mama. Dulu sebab mama tak pakai orang kerja dengan mama. Mama takut kualiti kuih mama tu akan terjejas bila mama bagi tangan kat orang lain buat. Mama nak rasa kuih mama, masakan mama memang sedap. Mama boleh masak untuk 100-200 makan. Seorang juga mama boleh buat. Tapi bila mama dah buat banyak, anak mama mula tolong-tolong, diorang jadi macam mama. Macam mana mama tolong mak bapak mama, timbulnya minat untuk berniaga, timbulnya minat untuk masak. Macam tu juga anak-anak mama. Anak-anak mama semua lelaki. Tapi alhamdulillah anak mama walaupun lelaki, diorang boleh buat kuih kari pap, diorang boleh buat kuih lopis, diorang boleh buat kuih apa pun yang mama suruh. Di situ mama dah buat satu tim, jadilah catering Mama Ina tu. Lepas tu mama cakap dengan anak mama, macam mana kita nak kenalkan catering Mama Ina? Anak-anak mama kata, okey, kami buat KFB mama. Bila mama buat carokan, mama terasa seronoknya pegang duit sebab customer dah percaya kita, dah beri kita kepercayaan 100%. Walaupun diorang baru first nak deal dengan kita untuk ambil catering kita. Tapi disebabkan rekomen kawan-kawan saudara diorang yakin mama masak sedap. Walaupun asam pedas Mama Ina ni tak berapa lama, tapi mama dah ada permintaan untuk jadi kios. Diorang dah minta beli kuah mama. Diorang nak jadi, nak buat Mama Ina punya asam pedas yang kedua. Cuma mama kata mama tak nak lagi bagi keputusan sebab mama tak nak diorang bawa nama mama, kuah mama ada masalah kualiti ikan. Sebab mama memang guna ikan yang fresh, yang manis. Kita memang cari kualiti sotong ke udang ke yang terbaik. Kalau boleh fresh dari laut. Mula puncanya mama buat pulut kuning ni pun dari customer juga. Bila customer tanya boleh buat pulut kuning tak? Tak, sebab tak semua orang boleh masak pulut kuning kan dengan rasa sedap. Lepas tu mama kata mama ni tak ada istilah tak boleh. Mama boleh je. Di situ mama terus buat. Mama buat pulut kuning. Mama buat secukup rasa. Bila customer dah rasa pulut kuning mama kan, orang cakap sedap.
Lepas tu rendang yang mama masak pun orang kata sedap, rasa lain pada lain kan. Di situ dia orang tanya pula, boleh buat pulut berias tak? Mama cakap boleh juga. Walaupun masa tu mama memang pandai mengubah, tapi mama tak pernah buat pulut berias. Tapi mama berani cakap boleh sebab mama yakin benda tu mama boleh buat. Ramai customer cakap teringat masakan mak kat kampung mesti order dengan mama. Bila orang puji masakan kita sedap, dia satu kepuasan tau untuk seorang tukang masak. Di sebalik tawa ada cerita duka dan dugaannya. Di setiap titisan air mata ada cerita manis dan indahnya. Begitulah kisah Zarina Mat Khamis yang menempuh satu episod yang panjang demi melihat kedai asam pedasnya berjaya dilaksana. Meniaga kena sabar, kena sentiasa senyum walau kita dalam keadaan marah sebab kita nak cari rezeki, kita perlu ada ketabahan, kecekalan kan, kita kena tebal muka. Maksudnya jangan rasa malu nak berniaga. Sebab kita tak minta imbuhan daripada dia tanpa kita usaha. Kita jual makanan yang kita buat dengan hasil titik peluh kita. Harapan mama agar kedai ni boleh maju, lebih maju daripada sekarang dan boleh diperluaskan dia punya cawangan kedua, ketiga ke tempat lain juga agar customer-customer mama yang jauh, ramai yang PM sekarang daripada Johor, Pahang, diorang kata bukalah cawangan-cawangan kat sana juga. Tu mama kata dan diorang kata kalau diorang turun KL, Sungai Buloh, diorang pasti akan singgah ke kedai mama. Untuk catering pula mama berharap customer-customer yang mana dah pernah ambil catering mama, yang mana dah berpuas hati dengan catering mama, tetap memberi sokongan pada mama agar diorang terus beri kepercayaan kepada catering Mama Ina dan mama harap catering Mama Ina dapat dikenali juga di satu Malaysia. InsyaAllah kalau kita ada rezeki mungkin kita akan buat cawangan juga. Itu semua dalam perancangan mama tahun 2021 ni. Dan sokongan mama masuk di media-media sosial, TV, CHTV sangat memberi kepercayaan kepada customer-customer mama tentang kualiti makanan yang mama buat, tentang kesedapan makanan-makanan mama. Bagi mama, kita nak berniaga, kita kena bagi yang terbaik untuk customer kita. Kita kena hormat customer kita. Kita kena jaga kualiti kita, kerja kita, kebersihan kita. Memang dua perwatakan yang berbeza lah. Sebab dalam perniagaan ni bagi mama itu punca mata pencarian kita. Mama nak kedai ni maju seperti yang mama impikan dan satu hari nanti banyak cawangan asam pedas Mama Ina akan ada. Mama tak nak dia sini je. Derap kakinya tidak mungkin terhenti di sini. Dia akan terus mengatur langkah, memajukan perniagaan asam pedas dan mahu mencipta pelbagai menu baharu yang bakal menambah selera pelanggan setianya. Di sini, sejarah lamanya disimpan erat untuk menjadi panduan saat dia merasa seakan mahu mengalah. Semangat dan kekuatan sebagai pegangan agar perniagaan asam pedas Mama Ina menjadi dambaan pelanggan.